Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh untuk sahabat-sahabat berada. Kita nak mulakan pengajian kita pada malam ni, insya-Allah. Okey, masya-Allah. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Dah hadirkan diri, masya-Allah. Ahmad Nubli, Faizan, masya-Allah, Syabri Mesidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Abu Zair, Abdullah Azli, Muhammad Amin bin Sa'dun. Waalaikumsalam. Muhammad Nazaruddin, Abdul Razak, Jeff, masya-Allah. Imana Malas, apa dia tu? Cikgu Rosnah Loman, Ibnu Sirin, waalaikumsalam. Asyahidi, waalaikumsalam. Ruqiyah Hayat, Hadi Abdullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمين سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah malam ni kita berada di muka surat 159, iaitu pada hadis yang ke-1074. Masih lagi berada di dalam kitabus solat, dalam bab solat berjemaah. Dalam bab solat berjemaah di jilid ketiga di muka surat 159 pada hadis yang ke-1074 kurungan 23. Selepas azan tidak dibenarkan lagi keluar daripada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, apabila kamu berada dalam masjid lalu azan dilaunkan, maka janganlah kamu keluar daripada masjid sehingga kamu mendirikan solat di sana. Penerangan, kalau azan sudah berkumandang, maka tidak dibenarkan lagi keluar daripada masjid. Tidak dibenarkan supaya tidak berlakunya meninggalkan solat berjemaah. Maksudnya solat berjemaah. Jadi kita bila dah azan, so kita tak boleh keluar lagi lah masjid tu. Kita tak boleh nak pergi semayang masjid lain lagi lah. Kita semayang di masjid tu lah, sebagaimana yang kita duduk di situ. Begitu takut kita tinggalkan masjid, pergi azan saja, lepas tu semayang jemaah tak ada pula. Tak boleh lah. Hadis yang ke-1075, iaitu 1075 kurungan 24. Wa an Abi Sya'sya radhiyallahu anhu qala kharaja rajulun minal masjidi ba'dama uzzina fihi. Qala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Sayyidina
Abu Sa'sa, Sayyidina Abu Sa'sa radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah keluar daripada masjid selepas azan berkumandang. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sesungguhnya ini adalah perbuatan melanggar perintah Abu Qasim, iaitu Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim itulah kunyah kepada Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa makruh, bukan haram pun. Makruh keluar daripada masjid selepas azan sehingga menunaikan solat fardu, melainkan kerana sesuatu uzur, nak pergi ambil wuduk ke dan sebagainya ke. Maksudnya dia keluar daripada masjid ni, keluar meninggalkan masjid tu tadilah, tak sembahyang di masjid itulah, sembahyang di tempat lain pula. Masya Allah, begitu. Itu maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-1076. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adrakahu al-adhan fil masjid thumma kharaja wa lam yakhruj li hajatin wa huwa yuridu raj'ah fa huwa munafiq. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada dalam masjid ketika azan berkumandang, kemudian dia keluar tanpa apa-apa hajat dan dia tidak ingin kembali semula, maka ialah seorang munafik. Dia keluar tanpa apa-apa hajat. Apa itu hajat? Sekurang-kurangnya bukan ingin pergi azan di mana tempat. Mungkin dia jadi imam ke di tempat itu, ataupun dia muazzin di tempat lain ke, dia duduk kebetulan datang jumpa kawan, dia kata aku pun kena pergi azan di masjid aku juga. Masjid kan dekat-dekat. Okeylah, surau dia. Itu tak apa. Dia belum solat lagi, dan lepas tu dia pun belum solat lagi, dia dah keluarkan dah. Tiada hajat lain seperti wuduk dan sebagainya. Jika mahu keluar juga daripada masjid, keluarlah setelah selesai solat berjemaah. Kita dituntut untuk mengelakkan diri daripada terjatuh di dalam fitnah. Maka dia dikatakan dia seorang munafik. Munafik di sini telah kita jelaskan di dalam bab munafik dahulu, iaitu munafik amalilah. Secara praktikalnya atau secara amalinya dia dikira seorang munafik lah, bukan munafik i'tiqadi yang dimasukkan di sini. Okey. Dan telah kita jelaskan di dalam babul munafik dahulu. Hadis yang ke-1077. Mereka yang tidak menjawab azan dengan perkataan dan amalan, tidak sempurnalah solatnya. Wa an Abi Hurairah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a an-nidaa falam yujibhu fala salata lahu illa min uzrin. Rawahu Daruqutni. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan dan dia tidak menyahutnya, yakni tidak menjawab seruan azan tadi sebagaimana lafaznya, maka solatnya tidak sempurna melainkan dengan keuzuran. Solat dia tak sempurna kecuali dia uzur. Uzur tu dia mengharuskan sesuatu yang tak boleh kita lakukan lah. Menjawab azan dengan lidah, maknanya bila lafaz-lafaz yang disebut, kita dah bagi tahu dah dulu dalam babul azan, dalam sebelum kitabul solat tadi, mula-mula sekali babul azan, itu macam mana cara nak menjawab azan tadi dengan lidah kita. Caranya ialah dengan mengulangi kalimah-kalimah azan. Penerangannya telah berlalu pada babul azan. Mereka yang datang ke masjid setelah mendengar lawangan azan muazzin, itulah yang dikatakan menjawab azan secara amalan. Maknanya mungkin ada orang yang bekerja di luar-luar masjid, ataupun di lorong-lorong, ataupun masih bekerja di tempat-tempat mereka bekerja, maka pada masa itu azan dilaunkan, maka dia pun datang ke masjid. Jadi orang yang datang ke masjid itulah dikira orang yang menyahut seruan azan secara amalan, bukan hanya dengan lidah sahaja. Menjawab azan dengan lidah dan amalan adalah sebab penerimaan dan kesempurnaan solat. Mereka yang apabila azan dikumandangkan tidak menjawab azan dengan lidah, tidak datang pun ke masjid, akan menyebabkan solatnya tidak sempurna. Penerimaan itu tidak sempurna. Penerimaan itu tidak sempurna walaupun dengan solat di rumah, terlepas juga tanggungjawab. Jadi kita dah solat kat rumah, terlepaslah tanggungjawab.
tetapi tadilah kesempurnaan, dia tidak sempurna. Orang buta pun tidak sepatutnya meninggalkan solat berjemaah, apatah lagi orang yang jelek macam kita ni. Jangan meninggalkan solat berjemaah. Wan Abdullah ibn Ummi al-Maktum radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah innal madinata kasiratul hawam was-siba' ana darirul basar فهل تجد لي من رخصة؟ قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا ولم يرخص له. رواه أبو داود والنسائي. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya terdapat banyak binatang liar di Madinah. Aku adalah orang yang buta. Adakah bagiku rukhsah, yakni kelonggaran, baginda yang mana supaya aku tidak dapat menghadiri solat berjemaah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu mendengar hayya 'alal salah, hayya 'alal falah? Dengar tak azan tadi? Maksudnya dengar tak azan tu? Dia berkata, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera menyahutnya dan tiada rukhsah, yakni kelonggaran bagimu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i rahmatullah alaihima. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah dikhususkan sebutannya daripada kalimah-kalimah azan yang lain kerana perkataan ini adalah galakkan. Perkataan ini adalah satu galakkan supaya datang bersolat berjemaah di masjid. Tidak sepatutnya tidak datang berjemaah. Ini galakkan, marilah sembahyang, datanglah sembahyang. Ihmalu hawaijakum 'alal maktubah, selesaikan segala masalah kamu dengan solat-solat fardu yang dikerjakan di masjid bersama berjemaah. Tidak sepatutnya solat berjemaah itu ditinggalkan. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum membuat tali yang diikat dari rumahnya ke masjid. Beliau melakukan demikian supaya dapat juga datang berjemaah di masjid. Beliau adalah muazzin Nabi SAW pada sebahagian waktu. Beliau juga pernah dilantik menjadi imam semasa ketiadaan Nabi. Dia berkilir dengan Sayyidina Bilal. Dulu kita dah dalam babul azan, dulu kita dah bagikan ada, Nabi kata sembahyanglah kamu, makanlah kamu selagi Sayyidina Bilal tidak melakukan azan, dan begitu juga makanlah kamu selagi Sayyidina Abdullah ibn Maktum tidak melakukan azan. Sebab azan subuh tu kadang-kadang Sayyidina Abdullah ibn Maktum azan awal, Sayyidina Bilal azan masuk waktu, dan kadang-kadang Sayyidina Bilal azan 1 jam sebelumnya, dan selepas tu ya guna mikrofon lah. Sekarang zaman mikrofon. Zaman dulu kan rumah tak banyak. Jadi zaman rumah tak banyak zaman dulu. So suara dia tak ada halangan dan sebagainya. Azan dapat didengari. Sekarang rumah dah tinggi-tinggi dah semua. Suara dah tinggi-tinggi semua dah. Rumah dah tinggi-tinggi dah semua. Maka terpaksa lah guna mikrofon lah. Loudspeaker lah, mikrofon tu maksud dia loudspeaker lah. Kena guna mikrofon lah. Dan kemudahan ada dan harus menggunakannya benda perkara-perkara tersebut. Jadi kita gunakanlah. Okey. Hadis ke 1079. Jadi hadis yang sama-sama. So saya tak tajukkan dia. Ada banyak-banyak yang tak ditajukkan lagi. Sebab benda tu hadis umpamanya mafhum dia lebih kurang. Wa an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdabun faqultu ma aghdabaka qala wallahi ma a'rifu min amrin
min amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusallu jami'a, rawahu Bukhari. Sayyidatuna Ummu Darda, isteri kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anha berkata, Sayyidina Abu Darda telah datang bertemuku dalam keadaan marah. Aku pun bertanya, tengok muka suami dia nak marah je. Maka beliau berkata, apakah yang menyebabkan kamu marah? Dia berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui, yakni tidak melihat perihal umat Muhammad suatu pun melainkan mereka solat berjemaah. Sayyidatuna Ummu Darda radhiyallahu anha adalah isteri kepada Sayyidina Abu Darda. Beliau namanya Khairah. Nama Ummu Darda ni Khairah. Nama Khairah. Maksud hadis ini ialah beliau marah kerana melihat perkara yang mungkar yang tidak biasa dilakukan di zaman Rasulullah berkenaan agama, iaitu meninggalkan jemaah. Atau maksudnya ialah orang ramai ketika itu mengambil sambil lewa, mengambil mudah berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi, melainkan mengenai solat berjemaah sahaja mereka masih lagi berpegang teguh. Hak lain tu dah ambil ringan dah. Sedangkan sahabat Nabi SAW dengan setiap satu-satu sunnah, mereka begitu menjaga sunnah Nabi SAW dan amat penting bagi mereka, dan mereka menganggap perkara itu adalah besar. Jika mereka meninggalkannya, maka itu satu kerugian yang amat besar di kalangan para sahabat. Ini mereka masih lagi, dan adalah amalan-amalan lain tu sambil lewa dah. Tapi amalan solat berjemaah ni masih kekal lagi. Jadi untuk mengekalkan solat berjemaah ni, dia perlu pada iman lah. So iman dia ialah dengan kita kena bentuk iman lah, barulah kita tak akan tinggal solat berjemaah. Solat subuh berjemaah lebih disukai daripada beribadat sepanjang malam. Solat subuh ni beribadat sepanjang malam lebih baik daripada beribadat sepanjang malam. Wa an Abi Bakr ibn Sulaiman ibn Abi Hasmah rahmatullah alaih qala inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqad Sulaiman ibn Abi Hasmata fi salati subhi wa inna Umar ghada ila suq wa maskanu Sulaiman bain al-masjid was-suq famarra ala Shifai Sulaiman faqala laha lam ara Sulaiman fi subhi faqalat innahu بات يصلي فغلبته عيناه وقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، رواه مالك رحمة الله عليه. Sayyidina Abu Bakar, Hadrat Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatimah rahmatullah alaih berkata, Abu Hasmah, bukan Abu Hatimah tu, Abu Hasmah, tersilap dalam tulisan tu, kena betulkan. Nanti untuk cetakan seterusnya kita betulkan. Abu Hasmah berkata, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah tidak mendapati Hadrat Sulaiman bin Abu Hasmah pada waktu salat subuh. Dan sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke pasar, sedangkan rumah Hadrat Sulaiman bin Abu Hasmah berada di antara pasar dan masjid. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bertemu dengan Sayyidatuna Syaifa, iaitu ibu kepada Hadrat Sulaiman, dan berkata, aku tidak mendapati Sulaiman pada salat subuh. Maka ibunya berkata, sesungguhnya dia telah bersolat sepanjang malam, lalu mengantuk telah menguasainya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya salat subuh berjemaah lebih disukai olehku daripada berjaga sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Malik rahmatullah alaih. Walaupun dua orang, jemaah mesti didirikan. Seorang tak boleh lah, tapi dua orang tu kita kena dirikan juga. Salat berjemaah tu mesti didirikan. Salat berjemaah tu walaupun dua orang sekalipun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya salat subuh berjemaah lebih disukai olehku daripada berjaga sepanjang malam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memahami demikian itu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih,
Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya bagi kita lah hadis yang bukannya hadis riwayat Muslim tu Sayyidina Umar faham hadis riwayat Muslim. Tak, itu bagi pihak kita lah bahawa Sayyidina Umar ni faham hadis tu, yang mana hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Apa hadis tu? Man shalla al-isha fi jama'atin faka'annama qama nisful lail wa man shalla subhi fi jama'atin faka'annama qama lailata qullah. Siapa yang solat isya berjemaah, maka seolah-olah dia beribadat separuh daripada malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Dalam riwayat hadis riwayat Imam Tirmizi, man shalla al-isya fi jama'atin kana ka qiyami nisfil lail wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyamil lailah. Siapa yang solat isyak berjemaah seolah-olah dia beribadat separuh malam, dan siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah maka seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Zahirnya hadis Imam Tirmizi sebagai tafsir dan menerangkan hadis riwayat Imam Muslim, atau riwayat Imam Muslim dimaksudkan kepada mubalaghah, memberi keutamaan mengenai kelebihan solat subuh kerana bangkit daripada tidur lebih susah daripada menahan diri daripada tidur. Wallahu alam. Dulu kita jelaskanlah, ada pendapat mengatakan kalau kita tengok dari sudut ni, kalau sembahyang isyak separuh malam, maka sembahyang subuh satu malam, maknanya sehari setengah malam, satu hari satu setengah malam. Tapi Imam Tirmizi telah mentafsirkan hadis Imam Muslim rahmatullah alaih, iaitu tak, maksudnya isyak pun setengah malam, subuh pun setengah malam, campur dua tu jadi satu malam. Begitulah penerangannya. Tapi kalau kita tengok dari sudut Imam Muslim tu, dari sudut keistimewaan salat subuh tadilah, sebab dia lebih susah nak bangun daripada tidur untuk jaga supaya tak tidur. Begitu. Okey, hadis ke 1081-30. Dua orang pun sudah dikira jemaah. Jemaah pun sudah dikira dengan bilangan dua orang. Wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam isnani fama fawqahuma jama'atun, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang dan lebih adalah jemaah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kait penerangan, maknanya tidak perlulah menunggu jemaah yang lebih besar untuk berjemaah. Jadi kawasan tu dah sikit dah. Tapi kalau orang dah lah, kampung kita ada 4, 5, 6 orang, jadi kita tunggulah sikit, kejap. Tak payah lambat pun tak apa, tak payah cepat pun tak apalah, tunggu dalam 20 minit ke 25 minit ke. Kalau kampung pak mertua kita tu, hampir 25 minit dia tunggu, dekat setengah jam selepas main subuh. Dah orang pun 4, 5, 6 orang nak tunggu semua datang supaya dapat berjemaah. Masya Allah. Tak apa juga, orang kampung senang sikit, tak sibuk nak macam kita nak kerja bekerja. Sekarang tak kerja mana dah pun, semua duduk dalam PKPB dah. Okey. Masalah wanita datang ke masjid untuk solat berjemaah. Wa an Bilal bin Abdullah bin Umar an abihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tamna'un nisaa khutudahunna min al-masjid idza sta'azannakum. Qala Bilal wallahi lam namna'uhunna. Qala lahu Abdullah aqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taqulu anta la namna'uhunna. Sayyidina Bilal bin Abdullah bin Amr daripada bapanya meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menegah wanita kamu daripada bahagian-bahagian mereka di masjid jika mereka meminta izin kepada kamu. Hadrat Bilal rahmatullahi alaihi berkata, demi Allah, pasti aku akan menegahnya. Bapanya Sayyidina Abdullah berkata, aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kamu pula berkata aku akan menegahnya. So kita akan bincang dalam hal perbahasan ini. Wa fi riwayatin Ibn Salim ibn an abihi qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban ma sami'tu sabbahu mislahu qattu wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu wallahi
la namna'ahunna, rawahu Muslim. Daripada riwayat Hadrat Salim rahmatullah alaih, daripada bapanya yang berbunyi, Sayyidina Abdullah berpaling kepadaku dan mencaciku dengan cacian yang belum pernah aku dengari sebelum ini, seperti yang beliau berkata, aku memberitahumu ianya daripada Rasulullah, sedangkan kamu berkata kamu akan menegahnya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersama dengan anaknya, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar memarahi anaknya kerana anaknya bersumpah pasti akan menegah wanita ke masjid. Kerana itu bersalahan dengan apa yang diberitahu oleh Nabi, maka beliau telah bersumpah tidak akan bercakap dengan anaknya sehingga mati. Dia tak bercakap dengan anak dia. Dia kata engkau ni melawan apa yang Nabi sabdakan. Jadi okey, zaman tu zaman yang mana keadaan mungkin fitnah berlaku. Jadi apa yang difahami oleh anaknya Sayyidina Bilal, Hadrat Bilal rahmatullah alaih, anak kepada Ibn Abbas ni, anak kepada Abdullah bin Umar ni, dia kata engkau nak tegah isteri kamu, maknanya kamu tak suka dia pergi tak apa, tapi kamu jangan bertentangan dengan apa yang telah Nabi sabdakan. Nabi kata jangan larang wanita ke masjid. Jangan larang wanita ke masjid. Tapi jangan larang wanita ke masjid. Dan kamu kata, demi Allah bersumpah pula, aku nak larang wanita ke masjid. Jadi seolah-olah perbuatan tadi menentang apa yang Nabi bagi tahu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia larang isteri dia. Dia beritahu isteri dia jangan pergi ke masjid. Isteri dia kata tak boleh larang wanita ke masjid. Maka dia pun tak larang, isteri dia pergi. Satu ketika Sayyidina Umar telah kacau dia di tengah jalan. Dia kacau dia masa dia nak pergi sembahyang, Sayyidina Umar kacau. Maka keesokan hari dia tak pergi. Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu tak pergi? Dia kata keadaan telah berubah. Keadaan telah berubah. So dia kata dia tak selamat lagi, dia tak nak apa lagi. Jadi tak boleh melarang. Tak. Jadi kalau suasana yang tak sesuai, bincang dan beritahu. Kalau mungkin nak larang tak boleh pula. Jadi keadaan macam tu. Jadi begitu. Beliau juga bersumpah tidak akan bercakap dengan anaknya sampai mati, walaupun perbuatan wanita datang ke masjid tidak disenangi oleh beliau. Ibnu Umar sendiri pun dia tak suka wanita datang ke masjid, dia pun tak suka juga. Macam mana anak dia? Samalah hal dengan datuknya, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak suka perempuan datang ke masjid. Isteri beliau sendiri datang ke masjid berjemaah pada awalnya, selepas itu tidak lagi. Jadi kita kata kalaulah marah jangan, kalau marahkan nyamuk jangan sampai kelambunya dibakar. Kalaulah pukul ular, biar ular mati, jangan tongkatnya patah. Maksudnya kena berhikmah dalam menegur, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Faruq. Hasilnya selepas itu larangan terjaga. Hasilnya masalah selesai, larangan terjaga. Jadi masalahnya begitu. Jadi perlu ada pendekatan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak suka apa yang dilakukan oleh anaknya secara terang-terangan. Dia kata, tak, demi Allah saya nak larang juga. Dia tak sukalah macam tu. Jadi dia bagi Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri pun dia tak suka wanita-wanita datang ke masjid, tapi dia tidak berkata dengan perkataan menentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Apa yang disabdakan oleh Nabi. Hadis yang ke 1084. Wa an Mujahid rahmatullah alaih wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna rajulan ahlahu an ya'tu masajid. Faqala ibnu li Abdullah bin Umar wa inna namna'uhunna. Qala Abdullah uhaddisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu hadza. Qala falamma kallamahu Abdullah hatta mata. Rawahu Ahmad. Hadrat Mujahid rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jangan sekali-kali seorang lelaki menegah isterinya daripada menghadiri masjid. Lalu seorang anak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, kami akan menegahnya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, aku mengkhabarkannya daripada Nabi dan kamu pula berkata demikian. Aku nak tegah juga. Perawi berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak berkata, yakni tidak bercakap dengan anaknya sehingga dia mati. Adakah perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar bertentangan dengan sabdaan Nabi yang mafhumnya tidak boleh meninggalkan percakapan selama 3 hari dengan mana-mana orang Islam? Jadi apabila kita tak boleh tak bercakap dengan orang Islam, walaupun kita bergaduh, kita tak boleh bercakap selepas 3 hari. Maksudnya dalam masa 3 hari kita mesti bercakap dengan dia. Jadi tidak boleh meninggalkan percakapan selama 3 hari. Jawapannya ialah jika meninggalkan percakapan itu disebabkan oleh agama, maka dibenarkan. Kita kata kalau atas dasar agama dibenarkan, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada anaknya tadi. Khair, babu taswif wa taswiyatus sufuf, taswiyatus saf. Bab meluruskan saf. Maksudnya membetulkan saf, iaitu apabila orang ramai datang untuk solat berjemaah, maka mereka akan berdiri rapat-rapat dan membetulkan saf dengan disusun satu garisan tanpa ada ruang di antara setiap orang, tidak ke hadapan dan tidak ke belakang. Saf akan menjadi lurus apabila tumit-tumit kaki sama di atas satu garisan. Kita tak kira hujung kaki, kita kira tumit. Sebab kaki ada orang saiz 8, ada orang saiz dia perahu. Kaki saiz perahu, panjang kaki dia. Saiz berapa? 11. Pakai selipar tu saiz sebelah, panjang, kita panggil perahu. Ada orang tu Masya Allah kaki dia cantik aja, saiz 5 je. Saiz 5 je. Ada saiz 5 je. Ada tu rumah dia tu saiz 5, 4,5 je. Dia Masya Allah saiz sebelah kaki dia. Tak tahulah kaki siapa tu panjang tu. Saiz sebelah. Ada rumah dia tu saiz 45 je. Dia kaki saiz dia saiz sebelah, panjang kaki dia. Jadi kalau kita kira hujung kaki, dia tak sama. So dia kira hujung tumit. Saat kita hantarkan saf tu, kita hantar garisan saf tu, dan betulkan, pastikan tumit tuan sama. Kata tu imam selepas qamat tu, tuan-tuan pastikan tumit tuan berada di atas garisan yang telah ditetapkan supaya saf kita betul. Masya Allah, supaya hati kita betul satu sama lain. Tu betulkan saf. Penting dalam membetulkan saf. Jarak antara dua saf lebih kurang 3 atau 4 kaki. Maknanya saf depan, saf belakang tu lebih kurang 4 kaki lah. 3 kaki ke 4 kaki. Kalau tempat sikit tu kita jadi 3 kaki. 4 kaki senang lah. Begitu senang 4 kaki. Tapi kalau kita dalam jemaah tabligh ni, kita buat 5 kaki dah, 6 kaki dah. 4 saf back sekali. Lepas tu saf sembahyang. Jadi 6 kaki panjang sikit. Dia tak jadi 4. Sebab lalu dalam istimak kita buat 6 kaki. Sebab di atas tu back dan selepas tu tidur. So saf back tu dia letak atas itu. Kalau di tempat istimak lah. Tapi kalau di dalam masjid, kalau di Seri Petaling tu, kita buat 4 kaki juga saf dia. Cuma ada satu tempat dia panggil, yang ada tiang tu kita panggil dia saf back. So back tu diletak di atas itu. Bila back dikumpul, dia nak sembahyang, back dikumpulkan ke depan di atas saf back tu. So saf dia tak putus lah. Saf dia tak putus lah. Begitu. Kalau masjid tu kan sebab dia temporary. Sebab masjid tu dia permanent. Dia ada garis dah. Walaupun iktikaf dia di situ. Tapi kalulah tempat istimak ni, kita kan di tengah padang. So kita buat 6 kaki satu saf tu. Senang letak back, tempat tu lah back, tempat tu lah sembahyang. 6 kaki dalam satu saf. Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai hukum dan masalah mengenai membetulkan saf. Hadis pertama, fasal pertama. Hadis yang ke 1085-1. Terlupa pula muda.
dah muda, dah jadi tua dah, terlupa pula nak masuk malam ni. Kita dah ada 35 minit. Tak apa. Terlewat sedikit. Macam mana kadang-kadang manusia terlupa. Kepentingan meluruhkan saf dalam solat. An Ibn Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidaha hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sudurahu min as-saffi faqala ibadillah la tusawwunna sufufakum aw la yujalifanna Allahu baina wujuhikum, rawahu Muslim. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami sehingga seolah-olah baginda meluruskan anak panah. Betul kan macam saf anak panah tu. Sehingga kami dapat memahami akan perkara tersebut sampai kami fahamlah benda ni. Maknanya kami faham, maknanya kami tak tinggallah. Kami akan betulkan saf dan Nabi telah ajar kami macam mana Nabi pentingkan perkara tadi. Macam anak-anak kita pesan kat dia, mungkin dia kecil, kita beritahu benda ni tak betul, benda ni tak salah, benda ni salah, benda ni salah, sehingga dia masuk kepala, benda ni betul salah, dia tak boleh buat. Kemudian baginda keluar pada suatu hari untuk solat. Ketika hampir baginda mengangkat takbir, baginda melihat seorang badui berada di tengah-tengah saf. Lalu baginda bersabda, wahai hamba Allah, luruskan saf kamu, ataupun Allah menjadikan perselisihan dalam kalangan kamu. Masyhur di kalangan orang Badui tadi, masyhur di kalangan orang Arab bahawa anak panah mereka lurus. Anak panah ni, orang Arab ni anak panah dia lurus. Semua ni belakang tu dia, depan tu dia ada arrow sikit untuk panah tu masuk, dia pacak gitu tu, dia nak masuk tu lurus. Jadi saf orang Arab ni, saf orang-orang Arab ni dia lurus, anak panah mereka lurus. Maka ditasbihkan dengan anak panah. Lurusnya saf tadi dia tasbihkan, maknanya dia gambarkan seperti anak panah. Dia ditasbihkan, maknanya diumpamakan seperti anak panah. Tasbih yang digunakan dalam hadis ini adalah secara mubalaghah. Maksudnya nak beritahu benda tu lurus tu penting. Yakni saf diluruskan sehingga diluruskan anak panah. Maksudnya ialah lurusnya saf para sahabat di zaman Nabi seperti lurusnya anak panah. Begitu. Atau mungkin anak panah digunakan untuk meluruskan saf. Dia tarik nak buat lain tu dengan anak panah. Begitu. Lurusnya saf-saf kamu, luruskan saf-saf kamu. Ataupun Allah akan mencetuskan perselisihan di kalangan kamu. Hadrat Muzir rahmatullah alaih berkata, adab zahir merupakan alamat kepada adat batin. Benda zahir ni dia menunjukkan batin. Okey, orang kata hati kita baik, tak apa dah, Allah tengok hati kita, Allah tak tengok luaran kita. Allah tengok dalam hati kita. Luar ni Allah tak tengok. Tak, zahir menunjukkan batin. Maksudnya adab zahir ni merupakan alamat. Alamat tu tanda kepada batin kita. Kalau zahir kita dah tak betul, dah batin kita nak betul macam mana? Begitu. Maka jika kamu tidak dapat mentaati sabdaan Nabi dan firman Allah Ta'ala pada zahir, maka akan menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat, akan menyebabkan kekeruhan dan dalam perhubungan. Ianya akan merebak kepada keadaan zahir kamu. Lalu akan tercetuslah permusuhan. Sebahagian kamu akan berpaling daripada sebahagian yang lain. Ada pendapat mengatakan maksudnya ialah wajah akan berpaling ke belakang atau wajah akan berubah dengan rupa yang lain. Ini merupakan satu ancaman. Jadi ya ibadullah. Bila Nabi tengok badui tadi, bila Nabi tengok badui tersebut dalam keadaan sedemikian, Nabi tengok badui tu, alah,
Allah. Telefon atau orang telefon tu. Tak apa, ada orang telefon tadi. Mungkin dia tak tahu. Tak penting pun, tapi dia tak tahu. Jadi itu okeylah, tu lain negeri lain sikit. Okeylah, kita ikut macam mana negeri dia masing-masing. Dia ada pendapat masing-masing tentang kerusi. Tadi ada kata kerusi itu, saf kerusi itu sama dengan ujung belakang kerusi itu sama dengan saf. Jadi bila berdiri itu orang tu ke depan sikit sebab saf kerusi dia belakang. Ada orang tu kerusi dia ke belakang. Jadi sebenarnya kalau kerusi dia ke belakang, so dia akan kacau saf orang belakang tu. Kalau dia duduk depan, kalau dia kerusi dia duduk tak belakang, so dia berdiri sama dengan saf orang lain. Sebab biasanya dia duduk atas kerusi tu, dia sujud tu di atas kerusi sebab dia tak boleh nak sujud. So dia akan duduk atas kerusi, dia sujud di atas kerusi tadi. Dengan isyarat tadi tu sebab mungkin dia uzur, dia tak boleh turun bawah. So begini, kita letak saf kerusi tu sama depan. Saf kerusi tu belakang, maknanya saf kerusi tu sama dengan saf orang-orang yang lain. So dia agak ke depan sikit lah. Bila dia berdiri pun tak apa sebab dia dah kira saf kerusi dah. Tapi kalau kita pergi tempat-tempat negeri lain tu, kita ikut lah. Benda tu benda perselisihan pendapat sedikit, okey lah, kita carry on je benda tu. Benda tu tak perlu nak disusah payahkan. Benda simple, okey, jalan aja. Jadi badu itu Nabi kata, hai hamba Allah. Jadi kita teringat kisah Ustaz kami Maulana Nazrul Rahman damat barakatuhum. Bila dia nak marah kepada pelajar tu, dia panggil apa? Hai hamba Allah. Hai hamba Allah. Hai hamba Allah ni, dia kata. Kita bodoh betul budak ni tak? Dia kata, hai hamba Allah. So perkataan dia tu, kita jaga perkataan dia. Nabi tak marah. Bila nak marah pun Nabi sebut lagi, hai ya ibadallah, ibadallah, hai hamba Allah. Nabi sebut macam tu. Saf tu penting untuk betulkan saf kita. Allah akan betulkan hati-hati kita. Selagi saf pertama tidak penuh, jangan memulakan saf kedua. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, uqimatis salah fa aqbala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarasaw fa inni arakum min wara'i dhahri. Rawahu Bukhari wa fil muttafaq alaih. Qala atimmus sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika solat sedang didirikan, baginda telah datang kepada kami dan bersabda, dirikanlah saf-saf kamu dan rapatkanlah, sesungguhnya aku dapat melihat kamu daripada belakangku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dalam riwayat muttafaq alaih ada berbunyi, sempurnakanlah saf-saf kamu, sesungguhnya aku dapat melihat kamu daripada belakangku. Okey, maklumlah, hendaklah memenuhkan saf pertama terlebih dahulu sebelum memulakan saf kedua. Jangan terlepas pandang pada bahagian tepi-tepi saf. Setiap saf bermula daripada tengah. Jadi saf ni dia mula daripada tengah. Tengah maksudnya belakang imam lah. Bila belakang imam, kita penuhkan kanan, kita penuhkan kiri. So penuhkan saf dulu. Satu saf tu penuh. So bila nak mula ke saf kedua, kita tak duduk sebelah kanan, kita duduk di belakang imam. Jadi orang kata, saf penuh, saf kedua duduk sebelah kanan. Tak, saf kedua akan dipenuhi di belakang imam dahulu. Saf tu dia dikira di belakang imam. Kalau kita semayang seorang, kalau kita semayang pun takkanlah duduk sebelah kanan. Kalau duduk sebelah kanan ujung tu. Jadi saf tu dikira belakang imam tu. So saf pertama penuh, baru saf kedua dibuat. Saf kedua dibuat di belakang imam. Saf kedua penuh, saf ketiga dibuat di belakang imam. Macam tu. Rapatkanlah. Dalam kitab Mirqat ditulis bahawa bersambung bahu dengan bahu kamu dan tiada ruang di antara kamu. Aku melihat kamu daripada belakangku dengan mukasyafah. Maknanya Nabi nampak di belakang tadi. Sabda ini tidak lazim bahawa baginda berterusan begitu kerana ada hadis yang menafikannya. La a'lamu ma wara'akum jidari. Tidak daku mengetahui apa yang ada di belakangku.
Makanya kafiyat ini, keadaan situasi ini berlaku. Kerana situasi ini berlaku bukan selalu Nabi nampak di belakang dalam saf-saf tu macam Nabi nampak sahabat duduk saf tu tak betul tu Nabi nampak, bukan dalam situasi berlaku. Sebab ada juga Nabi kata aku tak tahu apa yang di belakangku. Jadi ia terkhusus dengan keadaan Nabi dalam solat dan kepada para makmun sahaja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya khas untuk dalam solat saja Nabi akan nampak begitu. Nabi akan nampak solat. Dalam situ ada menyatakan yang mengatakan di belakang Nabi ni ada mata yang mana Nabi dapat melihat, ataupun di depan Nabi tu ada macam cermin, Allah letak cermin dan Nabi nampakkan dekat belakang tadi. Nabi nampak di belakang macam mana saf-saf sahabat untuk betulkan. Khair. Hadis ke-1087-3 menyamakan saf di antara kesempurnaan solat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah, muttafaq alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan saf-saf kamu. Sesungguhnya meluruskan saf itu merupakan salah satu daripada mendirikan solat. Penerangan dalam ayat ini, di dalam ayat aqimus salah, ia bermaksud mendirikan solat, bermaksud menyempurnakan segala rukun, syarat dan sunat yang lain, serta berjaga-jaga daripada berlakunya sebarang kecacatan. Sabdaan Nabi dalam hadis ini juga mengisyaratkan kepada firman Allah SWT tersebut. Ini bermakna membetulkan saf juga termasuk di dalam iqamatis salah. Dulu kita dah katakan sebagaimana firman Allah SWT yang memberi makna iqamatis salah, aqimus salah. Jadi iqamah salah ni dia terbahagi daripada perbuatan di luar sembahyang, sebelum solat, dalam solat dan selepas solat. Jadi taswiyatus sufuf, membetulkan saf juga di dalam iqamatis salah, di dalam kesempurnaan menyempurnakan solat. Dengan tidak membetulkan saf, hati kita akan ikhtilaf dengan saf tak betul, saf rentang pukan, serta orang kata belok belakang, saf dia tak sama, tak lurus, menyebabkan hati-hati kita pun juga tidak lurus dengan sebab tak lurusnya saf tadi. Okey. Dengan tidak membetulkan saf. Wa an Abdi bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manaqibana fi shalah yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul alham wan nuha wan naha summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Wa qala Abu Mas'ud fa antum al-yawm ashaddu ikhtilafa. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu menyentuh bahu-bahu kami ketika solat dan bersabda, luruskan saf kamu, janganlah kamu membiarkannya tidak lurus yang akan menyebabkan hati-hati kamu akan berselisihan. Hendaklah yang berada dekat dengan kamu dalam kalangan kamu ialah orang-orang yang cerdik pandai. Kemudian akan menyusuli satu lagi kaum dan menyusuli lagi. Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari ini terdapat perselisihan yang sangat besar di kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, inna qalba tabi'un lil a'dha'i. Sesungguhnya hati itu adalah pengikut kepada seluruh anggota. Jadi hati ni kadang-kadang hati ni tabi' kepada anggota kita. Jadi kadang-kadang hati itu dia segala amal bergantung kepada hati. Tapi hati kita ni dia mengikut anggota kita. Jadi jika anggota badan kita tak berselisih pendapat, maka hati kita akan ikhtilaf. Jika hati kita ikhtilaf, maka kita akan rosak. Jika ia telah rosak, maka akan rosaklah anggota badan lain kerana hati adalah ketuanya. Akan tetapi Allamah Tibi rahmatullahi alaihi berkata,
Hati adalah raja yang ditaati dan ketua yang diikuti. Apa Allama Tibi kata? Hati ni raja yang ditaati. Hati ni raja yang mana setiap orang akan taat pada raja, dan ketua yang mana orang akan ikuti dia, dan seluruh anggota adalah pengikutnya. Maka apabila yang diikuti baik, maka pengikutnya akan jadi baik. Dan jika raja menjadi betul, maka rakyat akan menjadi betul. Perkara tersebut telah diterangkan dalam hadis yang masyhur, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh fa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ada seketul daging. Apabila menjadi baiknya ia, maka baiklah seluruh jasad. Akan tetapi jika dia menjadi rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihimah. Penjelasan mengenai perkara ini ialah di antara hati dan anggota badan. Manusia terdapat satu hubungan yang hebat. Hati dengan badan kita ni ada hubungan yang begitu akrab, yang hebat, dan kedua-duanya saling memberi kesan. Dia panggil lazim malzum. Dia beri kesan satu sama lain. Hati, perbuatan hati memberi kesan kepada anggota. Perbuatan anggota yang silap, yang baik akan memberi kesan yang baik, dan yang silap akan memberi kesan yang silap. So dipanggil lazim malzum. Lazim dan malzum. Misalnya kita kata kitabah. Kitabah ni masdar, dia basic. Lazim dia katib. Katib, penulis. Katib tu penulis. Malzum iaitu maktub, yang ditulis. Jadi apa yang ditulis sama dengan lazim malzum, katib, penulis, dan apa bahan yang ditulis. Begitu. Begitu juga hati dan anggota badan. Hati dan anggota badan. Jadi dia mempunyai hubungan yang rapat dan hubungan yang hebat satu sama lain. Dia memberi kesan tersendiri antara satu sama lain kerana mukhalafah yang berlaku pada salah satu daripada keduanya akan merebak kesannya kepada yang lain. Walaupun hatinya punca, tidaklah kamu melihat bahawasanya jika anggota zahir dalam keadaan sejuk, maka memberi kesan juga kepada anggota batin. Betul, hati punca, tapi hak sejuk, hati kita pun jadi sejuk juga bila badan kita sejuk. Ulul arham, orang yang bersifat sabar. Ulul arham, jadi saya terjemah ulul arham tadi, orang yang cerdik pandai. Ulul arham, ulul albab, ulul arham, jadi orang yang cerdik pandai. Jadi di sini ialah orang yang bersifat sabar, tabah, tenang, tidak terburu-buru, teguh pendirian dalam urusan. Maksudnya kan ada orang yang wakar, kita panggil. Orang wakar ni dia tenang je. Dia bukan tenang, dia bukan slow, anjuran. Orang Kelantan kita kalau orang tu di sini perlahan, ala anjuran yang kau, mana perlahannya. Dia bukan perlahan, tapi dia buat dengan sabar, buat dengan fikir. Buat satu-satu perkara tadi tidak dengan tergopoh-gapah, kerja yang besar, kerja yang luas, benda yang jauh. So dia tak boleh hasil dengan masa yang singkat. So dia kena perlu ada tenangan. Kita perlu ada satu perkara, satu benda besar yang kita nak buat, satu program yang besar kita nak buat. So dia tak boleh hasil dengan cepat. Dia tak boleh hasil dengan cepat. Dia mengambil take time. Dia mengambil masa yang panjang. Dia mengambil masa yang panjang. Jadi kita buat tadi dengan tenang. Kita ada sifat sabar, tenang, tabah. Kena tabah buat tadi. Satu-satu perkara ni buat dengan tabah, dengan tenang, tak terburu-buru. Jangan terburu-buru. Tenang, relax, jangan gopoh-gapah. Mungkin kita kata ini peluang kita. Tak buat ni, peluang ni. Kita kena buat. Tenang dulu, sabar dulu. So kita ada cara dia. Mungkin ada tenang. Kita kan kadang-kadang kita dah tunggu satu benda tu lama, tu dia datang peluang. So kita terburu-buru nak dapat buat. Kita jangan terburu-buru. Kita tenang dulu, relax. Sebab benda yang panjang, perlu benda yang panjang yang perlu kita fikir. Kadang-kadang kita rasa, ni lah peluang. Cepat.
So kita buat satu benda tu jadi agak terburu-buru. Jadi baik berlaku tak berlakunya benda tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak boleh terburu-buru. So kita perlu kawal. Ikut hati dan ikut nafsu. Ikut hati dan ikut nafsu. Nafsu ni keinginan ni daripada hatilah. Ikut hati. Jadi kalau ikut hati, kita tengok pula keadaan tadi. Sebab itu kita kena sandarkan semua tadi pada agama. Kita kena sandarkan pada agama. Jadi kita bukan berarti kalau kita ikut hati tu kita ikut nafsu, tapi kebiasaannya benda tu disebut ikut hatilah, ikut hati binasa. Ikut rasa binasa. Ikut akal okey lah. Ikut akal okey lah. Ikut rasa binasa. So dia memainkan peranan penting. Jadi bukan maksud ikut hati tu ikut nafsu. Dia tak boleh. Tapi kebiasaannya orang kata lah, ikut sedar hati kat, semua tak jadi. Tak boleh. Itu dia melihat pada satu sudut. Tapi kita sebenarnya tak lihat satu sudut tadi. Kita lihat apa garisan dia, apa panduan dia dalam syariat tadi. So kita mengikut syariat. Biar hati kita ikut syariat. Jadi kalau kita hati berpandukan kepada syariat, so kalau kita ikut hati dan kita berpandukan syariat, benda tu terbaiklah. Tapi kalau kita ikut hati yang tak berpandukan syariat, benda tu salah lah. Begitu. Bukan maksud ikut hati itu ikut nafsu, tidak. Sebab dia ada garisan dan garisan kita ialah syariat. Garisan kita adalah syariat. Adakah apa yang dikatakan oleh hati kita melihat syariat? Sebab tu kita perlu ada bersifat sabar, tenang, tak gopoh-gapah, tak terburu-terburu, teguh pendirian dia, husnul hizam. Maksud dia teguh pendirian, husnul hizam, pendirian yang teguh dalam setiap urusan. Nama je lah, Tuhan tak tahu apa pun. Kan? Jadi mendapat mengawal diri ketika kemarahan. Semua sifat tersebut adalah natijah yang sepatutnya daripada adanya akal dan syiar bagi orang yang berakal. Dan itu adalah syiar, tanda orang berakal tadi. Ada pendapat mengatakan maksudnya lah orang yang telah balik. Ulul arham ni, maksudnya ulul arham ni kalau pada makna zahir, orang balik lah, duduk belakang. An-nuha, yakni akal yang boleh menghalang daripada melakukan perbuatan keji dan haram. So akal, sebab tu dia hati dengan akal ni dia kena ada. So Allah SWT bagi kita akal untuk berfikir. Bagi kita akal dan untuk berfikir. Okey. Maksud ulul arham wan nuha, hendaklah yang dekat denganku. Kalau kita maksud zahir ni, hendaklah yang dekat denganku orang yang balik lagi berakal, kerana kemuliaan, kelebihan dari segi kecerdikan dan kepekaan. Tambahan pula mereka yang lebih mengingati cara solat Nabi. Jadi jika berlaku, mereka boleh menggantikan tempat baginda untuk menjadi imam. Penerangan yang lain diberikan. Salah satu juga Nabi kata, yang nak duduk belakang tu imam tu, kurang-kurangnya orang tu dia setara dengan Pak Imam. Kalau Pak Imam batal, dia boleh ganti Pak Imam ni. Kalau Pak Imam batal, keluar dia kelang kabut, siapa nak naik? Jadi sekurang-kurang hak duduk belakang imam tu, dia kena standby lah nak jadi imam. Ulul arham lah dia. So mana dia boleh ganti, dia tahu selok-belok. Sebab tu kalau satu masjid kan kita ada dua imam, satu imam kat belakang ataupun Bilal duduk kat belakang. Jadi Bilal tu dia boleh naik tempat imam apabila berlakunya batal dan sebagainya kepada imam yang berada di hadapan tadi. Tambahan pula mereka yang mengingati cara. Penerangan yang lain dibuat oleh Allamah Tibi rahmatullah alaih. Apa maksud ulul arham? Bermaksud baginda ialah berkenaan maksud sabda ini iaitu Nabi SAW memerintahkan supaya orang yang berakal dan cerdik pandai ke hadapan dalam saf supaya mereka dapat mengingati cara solat baginda, memahami hukum akam berkenaan solat dan kafiatnya, seterusnya dapat menyampaikan kepada orang lain selepas mereka. Jadi orang duduk depan ni, orang-orang utama ni, syekh-syekh panggil selalu. Okey, kalau kita nak belajar tu, kalau kita tak ada, syekh cari lah. Mana? Syekh cari lah. Mari duduk depan. Dia mari duduk depan. Orang lama mesti duduk depan. Bukan orang
bukannya nak muliakan orang lama, tapi ini orang-orang yang lama dan orang-orang yang cerdik pandai dan orang-orang yang boleh memahami kerja. Jadi sebab itu dalam kerja kita kata ulama, mana ulama di hadapan, utamakan ulama, lebihkan ulama, sebab ulama lah yang akan melakukan kerja dengan betul bersandarkan Quran dan hadis. Jadi selagi tak ada itu, kita buatlah dulu. Tapi bila ada ulama, sebab tu ulama, kita nak ulama tu kebersamaan dalam kerja, supaya melihat cara kerja yang betul dan dapat memberi peranan yang baiklah untuk dirinya, dan mungkin ada benda-benda tersilap dalam percakapan dapat dibetulkan dengan sandaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, menyampaikan kepada mereka selepasnya. Okey. Summal ladzina yalunahum, seperti murahik, iaitu orang-orang murahik bila balik, lepas tu murahik, bukan mumayyiz, murahik. Murahik ni dah nak hampir balik dah. Kanak-kanak yang tetapi belum balik lagi. Sudah mumayyiz tapi belum balik. Sekitar usia 7 tahun ke atas sehingga balik dalam 10 tahun. Sekarang budak 7 tahun tak tahu apa lagi. 10 tahun cantik lah tu. Ataupun orang yang hampir kepada tahap orang yang balik lagi cerdik pandai. Tu yang maknanya summal ladzina yalunahum. Ada selepas tu kanak-kanak dalam pada usia mumayyiz ataupun orang yang lebih rendah tahapnya, itu orang-orang yang disuruh ke hadapan. Maknanya ialah begitulah seterusnya tertib yang menyusuli seperti wanita, kerana kelebihan golongan lelaki ke atas wanita. Sebab tu kita buat saf kan. Saf tu lelaki, imam, anak kecil, wanita di belakang. Kalau mengikut saf tu lah, wanita di belakang, bukan di tepi, di belakang. Kalau masjid tu besar, duduk belakang lah, kalau mengikut saranan saf tadi. Wallahu a'lam lah. Cara membuat saf, nanti insyaAllah kita akan sambung nanti balik cara macam mana untuk membuat saf. Lepas tu sahabat-sahabat melewatkan masuk saf. Macam mana, siapakah dalam kalangan lelaki wanita yang paling baik safnya. Macam tu insyaAllah yang kita akan lihat nanti insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan berhenti 2 hari. Sebab tu Ustaz Jumaat, pagi Jumaat dan malamnya, dan Sabtu dan malamnya ada daurah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada hari Ahad baliklah untuk pengajian umum kita pada muka surat 170. Iaitu pada muka surat 170 pada hari Ahad malam insyaAllah. Kita akan berjumpa di sana insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Insyaallah 170. Ya Allah.